نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. What's up guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni hari Senin guys. Hari ni Acap nak cerita dengan korang salah satu pengalaman yang pernah Acap dan juga kawan-kawan, bukan Acap lah sebenarnya, tempat di mana Acap belajar tapi dekat Kang Aspuri, dekat bahagian asrama perempuan tak silap Acap. Benda ni dikongsikan. Benda tu terjadi ketika Acap ada kat situ, tapi Acap tak tahu apa punca dia. Lepas 2-3 tahun dah lepas tu, baru Acap tahu apa cerita sebenarnya. Kalau korang nak tahu apa cerita ni guys, sekejap lagi kita akan sharekan. Tapi jangan lupa, yang mana baru datang, terima kasih Acap ucapkan. Yang belum subscribe, boleh tekan like siap-siap. Jangan lupa tekan subscribe button dan juga hit bell notification, kerana ini adalah kisah seram yang terakhir yang Acap akan ceritakan kepada korang. So, jom kita tengok intro. Let's roll it. Alright guys, so inilah cerita dia. Okay, kita straight to the point je lah. Kita tak nak borak panjang, kita tak nak sembang panjang Benda ni terjadi kepada seorang gadis ni. Masa tu umur kita orang ni dalam lingkungan 20-an lah. So maknanya 4 tahun lepas macam tu benda ni terjadi. Okay, masa Acap belajar dekat tempat tu, dia bukan study sangat lah. Acap more to LI tau time tu. Maksudnya latihan industri lah, di mana Acap masuk ke dalam tu untuk khusus dan juga LI, korang tahulah LI tu apa kan, macam practical lah kan. So Acap masuk dalam tu tapi duduk asrama lah. So weekend boleh balik, so on lah. Okay, cerita dia ada satu hari ni guys, Acap dan juga beberapa kawan-kawan Acap ada tengah cerita bahawa malam semalam ada berlakunya satu kerasukan dekat asrama blok perempuan. Okey, kalau Acap nak bagi tahu korang ataupun bayangan, blok perempuan ni agak berhadapan sebenarnya dengan blok lelaki. Tapi tak adalah exactly berhadapan tau. Dia macam, okey, kat sini blok lelaki, kat sini ada satu bangunan, and then belakang tu ada satu lagi blok lah, which is blok perempuan. Okey, blok yang tengah-tengah tu guys, sebenarnya blok pentadbiran. Acap pun tak faham macam mana dia orang punya arkitek tu kan, ataupun susun atur sekolah ni yang membuatkan kita ni dipisahkan dengan satu bangunan. Okey, yang peliknya guys, bangunan ni hanya digunakan 2 tingkat sahaja. Tetapi bangunan ni ada 3 tingkat. Faham tak kat situ? Okey, bangunan ni ada 3 tingkat, tapi yang digunakan 2 tingkat. Tingkat yang atas tu memang tak ada orang. Okey, so bila kita dengar pasal cerita kerasukan ni, kita biasalah kan, mungkin perempuan tu lemah semangat, mungkin perempuan tu macam ternampak something yang dia tak biasa nampak. Memanglah tak biasa nampak kan, kalau dah benda tu melintas ke apa, memang dia terperanjat lah kan, and berlakulah kerasukan kalau dekat dalam tu tak kuat. Okey, bila kita orang berkongsi cerita, membawang dapat info ini, info itu, menurut salah seorang kawan yang berada dekat area situ, kawan perempuan kita orang lah, dia kata nama perempuan ni, nama dia Aini tau. Acap ingat lagi nama dia Aini. Aini ni, dia kata dia terserempak dengan diri dia semasa nak pergi toilet. Tapi yang pelik yang benda ni terjadi pada pukul 11 malam macam tu tau. So 11 malam ni tak adalah kata tak ada orang langsung, ataupun tak adalah kata suasana tu sunyi langsung. Tak guys. Tapi dia terserempak dengan diri dia, dan ada dia dekat dalam toilet. Okey, cerita dia bermula macam ni. Si Aini ni, dia ni tengah berkemas tau dekat dalam bilik tu. Dia kemaskan loka apa semua. Dia pun bising-bising lah. Dia pun bising-bising apa semua. And then dia kata dia nak pergi toilet. Alright. So lepas tu dia pun pergi ke toilet. Masa dia pergi toilet tu, dia kata dekat dalam toilet tu dia terdengar seperti ada bunyi orang sedang berresim tau. Dia bunyi macam macam tu tau. Okey, aku rasa macam aku laju sangat, so aku slow down sikit. So masa Aini masuk dalam toilet tu, dia dengar bunyi macam tu. Dia pun lantak lah. Dia pun pergi ke arah sinki. And then sinki dia ni pergi macam mana kalau kau masuk toilet tu, kau kena masuk kat dalam, and sinki dia berhadapan membelakangkan kau tau. So dia pun pergilah.
Dia pun pergi kat sinki tu, dia pun basuh muka dia, basuh tangan dia. Dia kan baru lepas berkemas apa semua kan. And then waktu tu dia kata dia macam dia kibas rambut dia ke belakang macam ni. Biasalah perempuan kan, dia basah-basahkan, and then dia kibas macam ni. Dia kibas, dia tarik lah rambut dia macam ni, dia tarik rambut dia macam ni, tarik rambut macam ni. Lepas tu dia pun macam penatnya. Aduh besok ada kelas lagi. Dia mengomel seorang-seorang. So masa waktu Aini tu tengah mengomel seorang-seorang, dia pun basuh tangan dia sekali lagi. Dia buka iPad, dia basuh tangan dia, and then dia pun angkatlah tangan dia nak pergi ke belakang. And waktu tangan dia dekat area sini cap, Aini kata dekat belakang dia ni, dia rasa macam ni. OMG. Kawan tu pun macam ni. Dia tengok kiri, dia tengok kanan, tak ada orang. Dia tengok cermin. Kau tahu tak cap apa yang dia nampak kat dalam cermin? Tak tahu. Dia nampak ada satu lagi dia dekat belakang dia tengah pegang rambut dia macam ni. Memang gemang mat bulu kau mengaku. Bila jadi macam tu cap, member ni pun terperanjat lah. Dia pun menjerit. Dia menjerit memang nyaring gila cap. Dia menjerit, and then dia kata waktu tu dia tak boleh pusingkan badan dia. Dia jerit ke arah cermin, tapi suara dia tu tak bergema langsung kat dalam toilet tu. Dia pun tak tahu macam mana nak explain that situation. And tapi waktu tu dia jeling ke arah bawah, dia jeling ke arah lantai, dia nampak rambut orang belakang tu mat, panjang dia sampai ke arah toilet bai. Panjang gila mat. And then dia memang tak tahu nak buat apa, and time tu dia menjerit je lah sampailah dia pingsan. Dia kata memang dia menjerit sampai dia pingsan. Dia pingsan waktu tu Syab. And waktu dia pingsan tu, dia dah tak sedar apa dah. Tapi kalau kau nak tahu, lepas saja dia pingsan tu, ada seorang kakak ni masuk ke dalam toilet ni. Nama kakak dia Akak Ida. Akak Ida ni masuk je kat dalam toilet, dia nampaklah perempuan ni tengah terbaring. Tapi waktu Kak Ida nak dekat ke arah si perempuan tadi yang pingsan tu, tiba-tiba dengar suara macam ni. Jauh macam tu. Time tu Kak Syida dah macam terpaku lah. Dia macam okey. Dia cuba dekat area Aini tu. Dia tengok belah kiri. Masa dia tinjau Aini tu, dia nampak rambut Aini ni macam perlahan-lahan tutup muka dia tau. Aku tak tahulah macam mana nak bayangkan that situation. Tapi benda tu terjadi depan mata Kak Syida. Kak Syida keluar balik guys. Kak Ida, bukan Syida. Sialah, nama dia Syida, aku panikkan Ida. Kak Ida tu pun keluar balik guys. Kak Ida tu keluar balik, and then dia pun pergi panggil lah budak-budak dorm yang lain. Bila panggil budak-budak dorm yang lain, ramai juga guys time tu. Dia kata adalah dalam 11 ke 12 orang masuk ke toilet tu untuk mendekati Aini. And waktu kita orang ni pergi serbu, pergi masuk ramai-ramai pegang Aini, time tu Aini dah macam orang kena rasuk lah, senang cerita kan. Memang time tu dia punya badan tu cap, aku pegang panas cap. Rambut dia ni kat depan, faham tak? Rambut dia kat depan tau. Tapi kita orang cuba selakkan muka dia, rambut tu macam keras, macam pakai spray rambut mat. Dia kata waktu tu. Lepas tu aku macam bila kita dengar cerita ni, kita rasa macam nice gila kan. Lepas tu apa jadi? Lepas tu masa kita orang tengah pegang dia nak bawa keluar, lepas kita orang keluar daripada toilet tu cap, kan kita orang ramai-ramai pegang si Aini ni keluar daripada toilet, kita orang terdengar cap, dalam bilik air tu ada seorang budak macam tengah menangis minta tolong. And aku sure cap, waktu tu suara Aini kat dalam toilet tu. Tapi kat dalam tu memang tak ada siapa-siapa. And ada beberapa daripada kita orang masuk balik dalam toilet tu, kita orang buka toilet semua tak ada. Tapi kita orang dengar isakan tu. And bila kita orang bawa keluar budak tu, bila bawa keluar Aini tu keluar, dia memang menggonta-gonta, mengentan-gentan lah, senang cerita. Sampai dalam dorm, kita orang ni adalah seorang kakak ni yang pandai bab-bab ni, cuba keluarkan dia. And waktu tu memang keras gila dia ni. Berlakulah antara 1 jam ke 1 jam setengah juga, macam pergelutan all that. And Alhamdulillah, tersedawa pula abang. And Alhamdulillah lah, semua benda okey, semua benda terkawal. Waktu tu Aini memang sedar-sedar dia terus menjerit. Dia kata benda tu lari keluar. And waktu dia menjerit, dia tunjuk ke arah pintu, benda tu lari keluar. Kita orang nampak cap, dekat hujung pintu tu cap, ada macam rambut keluar macam ni sikit. Dahsyat mat. And itulah yang terjadi malam tu. And waktu tu kita orang semua tidur, macam mengelilingi si Aini ni. Dia duduk kat tengah-tengah.
And waktu malam tu tak ada apa-apa lah. Besok tu kita orang bagi tahu warden, and warden bawa dia pergi jumpa pengubat apa semua. And menurut orang yang berubat tu, si Aini ni dia kena, orang kata apa, kena usah dengan benda tu sebenarnya. And then dia nasihatkan, kalaulah si Aini ni ada buang something yang tempat bersepah-sepah, pergi clearkan. Nak jadikan cerita, geng, si Aini tu petangnya pergi gunting rambut. Dah gunting rambut, bijak laksananya dia pergi buang je tepi koridor tu. So mungkinlah guys nak jadikan sebab, nak jadikan asbab. So itulah dia kisah dia yang telah pun kawan Acap ni lalui. And benda tu Acap recall balik lah sebenarnya kan, sebab Acap dah lupa pasal kisah ni. And ada hari tu kawan Acap macam contact, kau tak cerita pasal Kak Ida dengan Aini dulu masa tahun ni. Aku macam lah kenapa aku tak pernah terfikir cerita tu. Dan itulah dia yang aku kongsikan kepada korang untuk malam ni kan. Perempuan ni susah guys kan. Bukan nak kata apa lah, rambut tu pun tak boleh nak sepah-sepah tau guys. Bukan kata dia punya darah tu je, rambut pun tak boleh sepah-sepah guys. So jom kita pergi ke cerita yang kedua guys. Let's go. Macam tu lah guys, cerita yang pertama guys. Nampak tak? Bukan senang guys nak jadi perempuan ni guys. And benda-benda macam ni, benda-benda halus macam ni, kita memang nak kata percaya sangat tu pun tak lah. Asal macam jauh sangat kamera aku ni. Sekejap, zoom sikit. Okay. Macam tu lah, nak kata percaya sangat pun tidak, nak tak percaya pun tak boleh lah. Sebab yelah, benda-benda ni memang ada guys kan. And tak mustahak lah benda-benda macam ni, tak mengganggu. Dan juga yalah, kalau kita kacau dia, memang dia kacau kita lah. Senang cerita macam tu. Okay guys, untuk yang cerita kedua ni, cerita kedua ni pun boleh tahan juga guys. Bukan biasa-biasa juga guys. Okay, cerita yang kedua ni, cerita dia tentang seorang wanita ni juga. Okay, yang dikirimkan kepada Acap 2 bulan lepas kisah ni. Bagi Acap, benda ni boleh dijadikan juga satu pengajaran untuk korang. Okay, cerita dia, ada seorang perempuan ni. Perempuan lagi. Nama dia, okay, kena fikir dah. Nama dia apa? Acap ni baca-baca kisah. Acap dah lupa. Okay, Acap ingat. Nama dia Alin. Nama dia Alin. Okay, si Alin ni, dia ni duduk dekat salah satu macam, bukan maktab tau. Dia macam mana aku nak cakap, sekolah tentera lah, senang cerita. Macam kat Camp Terendak tu kan. Lebih kurang macam tu punya style lah. Dia lepak situ guys. Okay, bukan lepak, dia belajar kat situ. Alright, so dia kata, menurut dia, waktu tu benda ni terjadi pada sekitar tahun 2014 guys. Lama dah kan, 2014. Waktu tu dia kata, aku ni dalam dom ada 9 orang. Okay, ada 9 orang. So macam biasa lah Cap, walaupun kita orang ni duduk dekat dalam satu camp, tapi kita orang ni pun ada juga belajar benda-benda akademik ni. So kita orang memang kena ada studies. And memang kita orang pun ada tempoh-tempoh yang contoh macam korang jugalah, peperiksaan and semualah. Okay, nak jadikan satu cerita Cap, ada sekali ni aku ni baru balik daripada kawat kaki waktu tu, lepas habis kurikulum punya aktiviti lah. So biasalah Cap, bila kita dah penat ni, macam-macam lah kita ni dok fikir, macam-macam dok benda kita nampak. Aku balik, asal rasa nak serawa ni. Aku balik daripada kurikulum tu, aku naik ke dom aku. Waktu aku naik ke dom aku tu, aku terdengar seperti ada suara budak-budak yang tengah main-main tau waktu tu. Tapi time tu dah nak maghrib macam. And then waktu tu, setahu aku, dekat tempat aku tu, mana ada budak-budak. Sampai aku dengar budak-budak main-main. Tapi aku macam endah tak endah je lah. Aku pun naik dom. Masa aku masuk dalam dom tu, ada 4 orang dah ada kat dalam tu lah. Tapi diorang pun tengah siap-siap nak pergi mandi apa semua. Tapi waktu tu aku tak mandi, aku baring. And then nak jadikan cerita, aku terlelap guys. Aku pun terlelap. And aku terjaga time tu pukul 7.13 minit malam waktu tu. Time tu dah nak maghrib Cap. Salah seorang kawan aku ni kejutkan aku and gerakkan aku lah. Weh, kau tak pergi maghrib ke? Dah pukul berapa ni Lin? Okay, aku bangun sekarang. So aku pun bergegas, capai towel aku, pergi toilet, pergi mandi, buka apa semua. Aku settle mandi, aku masuk balik dom guys. Masa aku masuk balik dom, kawan-kawan aku semua dah tak ada dah. Blok tu dah gelap dah, sebab semua orang dah turun pergi surau. Dalam kepala otak aku time tu, waktu macam mampuslah lepas ni kena denda kan, lambat pula, macam mana boleh terlelap, all that thing lah terlintas dalam kepala otak.
Tapi aku steady lagi. Aku sarung aku punya baju semua, dan aku sarung telekung. Waktu aku sarung telekung aku tu, aku terdengar sekali lagi bunyi kanak-kanak sedang bermain, Cap. Aku tengok keliling dom aku tak ada siapa-siapa. Dan aku berdiri tegak. Aku cuba tumpukan perhatian aku dekat bunyi tersebut. Dengar bunyi budak-budak gelap semua. And then aku terdengar bunyi tu datangnya daripada luar. Aku pun buka tingkap. Aku tinjau ke arah bawah. Aku nampak, Cap, dekat area belakang kita orang punya camp ni ada satu kumpulan budak-budak tengah main-main, tengah ramai-ramai kat situ. Aku pun jerit, "Oi, tak kerti nak balik ke? Dah maghrib ni. Bising kat tempat orang, pergi balik." Dan budak-budak tu semua stop. Semua pandang aku, Cap, waktu tu. Aku pun pandang dia orang. Pergi balik. Bising je kat sini. Biasalah orang bangun maghrib kan, angin dia lain macam. Lepas tu budak-budak tu toleh pandang aku, dia toleh, and dia orang berjalan pergi ke arah depan tu. Dan aku pun tutup tingkap tu. Aku pun pakai jam aku, sarung telekung aku, and then aku buka loker aku teringat something. Depan tu apa tadi ya? Aku cepat-cepat buka tingkap, and then aku tengok kat area bawah tu, Cap. Kau tahu, Cap, depan tu fire, Cap. Mana datang budak-budak tu lari ke depan, and nak pergi mana depan tu? Memang tak ada jalan lah. Oh, okay. Time tu dalam hati aku dah tahu dah yang aku tersalah tegur something. Aku pun tutup balik tingkap tu. Pergi mampus lah. Aku pun nak turun. And waktu aku nak turun tu, Cap, aku kunci loker aku, and then aku pergi ke arah pintu. Masa aku sampai ke arah pintu tu, Cap, aku dengar suara budak kecil sedang berlari melintasi dom aku. Macam tu. Bunyi-bunyi lah, orang gelak-gelak sedang kejar-kejar dekat depan dom aku. Aku dalam dom tu, aku diam. Aku datang depan lagi, aku nak buka pintu tu. And bila aku nak buka pintu dom aku tu, aku dengar sekali lagi, dia orang lari ramai-ramai, bunyi orang gelak-gelak. Mana tak ngai, masjid pula, maghrib, mana ada orang macam tu kat dalam aku punya blok ni. Time tu peluh sejuk semua dah turun dah, jantung ni tak payah nak cakap dah, guys, dah nak gugur sampai ke buah pinggang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pun pergi ke arah pintu tu, aku genggam tombol dia, aku pusing. Masa aku pusing tombol tu, aku dengar orang ketuk daripada depan. Tang, tang, tang. "Akak, janganlah marah kami main." Tu. Aku tarik balik tombol aku tu, guys. Oi, jatuh kursi aku. Aku tarik balik tombol aku, guys. Dah terbuka sikit ni, dengar pula orang ketuk cakap macam tu. Aku tarik balik. "Akak, kami janji kami tak bising." Tung, tung, tung. Dia ketuk lagi, guys. "Bukalah, Kak." Tung, tung, tung. Aku kat dalam ni, aku tak tahu nak buat apa. Memang rasa nak menangis time tu, Cap. Waktu tu, Cap, aku tengok arah jam aku. Dah pukul 7.45 malam. Aku memang kena pergi masjid, Cap. Kalau tak, memang aku kena denda kan. Waktu aku tengok jam tu tiba-tiba macam ni. Jam bulat tu kan, dia goyang gini. Wah, lagi kacau. Member tak ada angin, tak ada ribut kan. So dia dah berpeluh, dia dah tak tahu nak buat apa. Dia kuatkan diri, dia baca bismillah, dia buka tombol, dia lari keluar, guys. Dia lari keluar. Waktu dia lari keluar tu, dia nak turun tangga. Masa dia turun tangga tu, dia nampak ada 3 orang budak kecil tengah cangkung pandang dia macam ni. Pengsan kawan tu kat situ. Tak boleh buat apa, guys. Dia nampak 3 budak kecil tengah mencangkung, and then pengsan dia dekat situ, guys. Waktu tu dia kata dia tak sedar apa. Dia sedar time tu dia sedang diangkat oleh beberapa orang untuk pergi ke surau masjid tadi, masjid. And waktu tu dia kata memang dia tak sedar apa. And waktu dia kata dia terbuka mata tu, maksudnya macam dia tersedar balik sekejap. Dia buka mata, Cap. Aku buka mata, Cap.
aku nampak suasana tu bising tu Cap. Tapi aku macam tak boleh buat apa-apa. And yang paling seram waktu tu Cap, aku tengok kiri, aku tengok kanan Cap, ada 4 budak kecil tengah duduk dekat kiri kanan aku, pandang aku macam ni. Oh, time tu aku tutup balik mata. Memang dekat dalam hati ni menjerit ni, tapi aku tak tahu kenapa suara aku tak keluar sampailah aku dengar perkataan yang terakhir yang membuatkan aku sedar betul, dan aku nampak orang keliling aku. Yang aku dengar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar waktu tu. Waktu tu aku terbangun, aku tersedar, aku menangis sekuat-kuat alam Cap. Aku tak tahu aku nak cakap macam mana, tapi itu yang aku lalu Cap. Waktu tu aku tak tahu aku nak cerita kat siapa. Waktu tu kita orang ni dinasihatkan untuk duduk kat satu tempat, and then dia orang jaga aku lah, bagi air apa semua. And waktu malam tu juga parents aku datang ambil aku, bawa balik berubat and all that. And samalah tempat berubat tu pun cakap aku tersalah tegur orang. Benda tu macam marah tau, tapi apa nak buat, terlajak perahu boleh undur, terlajak kata, itulah akibat dia. So waktu tu kita orang ni pun pergi dekat belakang tempat yang aku nampak dia orang tu, and ustaz tu adalah macam baca-baca sikit, dia minta maaf apa semua, and then semua benda selesai lah. And mulai daripada hari tu aku dah tak lancang macam biasa, and then aku masih lagi sebenarnya sampai hari ni, sampai ke hari terakhir aku kat camp tu, aku dengar lagi sebenarnya bunyi-bunyi orang ketawa, bunyi-bunyi budak-budak macam bermain, tapi aku buat tak tahu saja sebab aku perlu menghormati penghuni yang mungkin sebelum tu dah sampai dulu sebelum aku. Itulah dia coretan kisah daripada Alin kepada kita. So guys, ini pun pengajaran yang bagi aku agak good. Memang kita macam mana pun, dekat mana pun, siapa pun kita kena hormat dekat mana kita masuk, kita kena hormat dekat mana kita tinggal. Mulut tu jangan terlalu bercakap, kalau tak perlu tu diam. Sebab yelah, macam dia cakap lah, kita tak tahu siapa yang pernah sampai dulu sebelum kita tiba dekat situ. Okay guys, tak adalah Acap tadi gurau je pasal cerita terakhir tu, tak ada pun, sebab malam ni malam Isnin, besok Selasa kita buat benda lain pula kan. So ni satu lagi Acap nak cerita dengan korang. Sebenarnya hari Khamis hari tu Acap dah nak publish dah tau guys, cerita pasal kisah apa yang Acap cerita pada hari Isnin hari tu. Dia macam buatan orang kan, pengantin tak silap Acap ke yang lain bukan, pengantin dah settle. Waktu tu apa campus kot tak silap Acap. Ada part tu sebenarnya kat Khamis tu. Tapi guys kan, nak cerita pun bersalah lah. Tapi tak apa lah, biar Acap simpan sendirilah. So guys, terima kasih kerana dah nonton sampai ke minit ini. Jangan lupa ya, tekan subscribe-nya. Jangan lupa juga follow TikTok Acap, Instagram Acap. Itu je lah yang Acap ada. Dengan subscribe YouTube channel kedua Acap. Dan insyaAllah sekarang Acap tengah building office. Acap tengah sibuk nak buat office untuk tahun depan, untuk kita gerakkan secara tim pula. InsyaAllah kita akan ada benda baru tahun depan yang hendak dipertontonkan kepada korang dekat channel baru nanti. So Acap harap korang support Acap sentiasa. Hanya Tuhan je lah boleh balas baik budi korang. So kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Acap ucapkan yang salah daripada Acap, yang baik semua datang daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.